Assalamualaikum, saya Jamiza Nadra ingin membentangkan tentang pengenalan kepada teknologi pendidikan. Teknologi dalam pendidikan adalah sebuah keupayaan dalam menggunakan pengetahuan seperti pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yang praktikal dalam melaksanakan sesuatu tugas. Teknologi pendidikan juga berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran di mana proses pengajaran ialah proses penyampaian maklumat dan keberkesanannya akan terbukti dengan perubahan tingkah laku pelajar. Terdapat 3 objektif yang dapat diberikan untuk modul ini. Yang pertama, untuk memberikan kesan yang ketara kepada pembelajaran. Yang kedua, untuk mempertingkatkan kualiti pengajaran yang akan dilaksanakan agar dapat mengoptimumkan pembelajaran pelajar. Seterusnya, untuk menggalakkan perkembangan teknologi pendidikan agar dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta latihan. Untuk alat dan perisian pula, kami menggunakan 5 alat yaitu telepon bimbit, komputer riba ataupun laptop, tablet, buku, dan pensil. Salam sejahtera, nama saya Miss Jessica. Saya akan menerangkan analisis bagi kajian ini. Ini merupakan bahagian A bagi demografi pelajar. Kami telah mengumpulkan sebanyak 50 responden dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Untuk bahagian B, kami telah membuat 4 pernyataan yang telah diajukan, antaranya memahami kursus, menghafal setiap bab, mengaplikasikan subjek dan mengajar rakan. Bagi bahagian C, seramai 17 pelajar yang mendapatkan maklumat di internet dengan mudah dan mereka setuju bahawa maklumat yang diperolehi di internet adalah berkaitan dengan kursus ini, iaitu seramai 14 orang. Dan yang terakhir 18 orang di mana berkongsi maklumat dengan rakan yang lain. Dan untuk bahagian yang terakhir iaitu bahagian D, kami telah mengajukan 3 pernyataan seperti berikut, iaitu yang pertama adalah masa yang singkat bagi menyiapkan tugasan seramai 18 orang, penggunaan teknologi mengelakkan kebosanan pelajar sebanyak 29 orang, dan yang terakhir hasil pembelajaran lebih cekap dan berkesan iaitu 19 orang. Terdapat beberapa masalah dan keperluan yang dihadapi, antaranya penerimaan pelajar dalam mengaplikasikan Google Classroom. Seterusnya adalah pelajar mempunyai peralatan yang kurang seperti komputer, masalah capaian internet, dan terakhir sekali adalah penyediaan maklumat untuk melengkapkan nota. Ini lebih kepada cikgu lah. Selamat sejahtera, saya Amelia Reniana James. Saya akan membentangkan reka bentuk dan pembangunan. Kami memilih menggunakan model Azure iaitu di mana fasa 1 iaitu analisis pelajar, fasa 2 nyatakan objektif, fasa 3 memilih kaedah media dan bahan, fasa keempat iaitu menggunakan media dan bahan, fasa kelima dorong penglibatan pelajar dan fasa keenam iaitu nilai dan semak. Skrin yang terdapat dalam Google Classroom. Yang pertama iaitu stream. Guru boleh memuat naik sebarang dokumen dalam Google Classroom. Yang kedua pula Classroom. Pengumuman bab atau tajuk pengajaran, penilaian, kuis dan sebagainya terdapat di dalam Classroom. Dan yang ketiga iaitu People. Guru boleh menambah bilangan pelajar masuk ke ruangan tersebut. Dan yang terakhir iaitu Grade. Setiap hasil tugasan yang dihantar oleh pelajar akan disemak oleh guru dan melihat markah mereka di ruangan grade dalam Google Classroom. Hasil pembincangan mendapati bahawa pelajar perlu faham dahulu sebelum sesi pembelajaran bagi memudahkan pelajar untuk menghafal. Seterusnya, teknologi akan menjadikan proses PNP menjadi lebih menarik dan berkesan. Pelajar dapat memperoleh pelbagai ilmu dan pengalaman melalui teknologi pendidikan dan seterusnya masa dan tenaga guru pula menjadi lebih teratur dan sistematik. Baiklah, seterusnya adalah pelaksanaan dan penilaian melalui Google Form. Kajian ini melaporkan dapatan kajian keputusan tindak balas yang terdapat
dan diberi oleh beberapa responden terhadap soal selidik yang dijalankan mengenai maklum balas model pembelajaran Asia Bab 1 dalam kursus PBB 2020. Seterusnya adalah mengenai data analisis jantina lelaki dan perempuan dan seksyen yang terlibat, iaitu seksyen 1 dan seksyen 2. Seterusnya pula adalah data mengenai analisis hasil pembelajaran tercapai dan analisis seks induksi yang digunakan adalah sangat membantu, iaitu seramai 43 responden yang telah menjawab dengan setuju. Okey, baiklah, untuk data seterusnya adalah mengenai sesi pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan dan kepuashatian dengan pembelajaran Google Classroom. Responden yang kami dapat iaitu seramai 43 orang responden yang setuju dengan data analisis yang kami sampaikan. Untuk dua data yang terakhir ini adalah mengenai kemudahan dan jelas melalui Google Classroom dan analisis reka bentuk Google Classroom mesra pengguna. Untuk data jelas melalui Google Classroom ini seramai 2 orang yang tidak setuju dan 41 orang setuju. Yang seterusnya adalah ini merupakan bukti screenshot Google Form dari semua responden. Kesimpulannya, dalam konteks pembelajaran pada masa kini, teknologi dalam pendidikan amatlah penting kerana ianya dapat mengubah dan memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah matlamat, manakala pengajaran adalah cara bagaimana hendak mencapai matlamat ini. Sebagai seorang tenaga pendidik, adalah penting untuk memahami maksud pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju. Selain dapat mewujudkan pelajar yang kompeten, tujuan utama teknologi pendidikan adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Dengan adanya pengajaran yang berkesan, para pelajar akan memperolehi pelbagai kemahiran, pengetahuan dan sikap yang baik. Jika pengajaran dirancang dengan teliti dan lengkap, para pelajar akan mendapat keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat terhadap pengajar sekaligus dapat membina disiplin yang lebih positif.